Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia KIM-FM, pilihan utama anda yang terus bersama kami walau di mana saja anda berada. InsyaAllah pada malam ini kita akan bersama-sama dalam rancangan Tafakuh Fiddin. InsyaAllah kali ini dalam musim kali ini kita membawakan tetamu baru. Ya, beliau yang dimaksudkan adalah Fadil Ustaz Mat Ali Salihin bin Ahmad Al-Sadikin yang merupakan yang dipertua Pertubuhan Sinar Damsyik Malaysia ataupun ringkasnya Persidam, dan alhamdulillah pada malam ini sudah bersama saya ketika ini di Konti KIM-FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, moga-moga sihat hendaknya Ustaz pada malam ini. Dan insyaAllah Ustaz, bila kita sebut tentang Tafakuh Fiddin, insyaAllah rakan-rakan pendengar kita hendak mendengar kalam-kalam ilmu daripada Ustaz sendiri. Hari ini kita nak bicara tentang kepentingan ilmu Tauhid dalam Islam khususnya. Dan insyaAllah pada minggu-minggu seterusnya kita akan bicarakan menerusi kitab yang diberi judul Risalah Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, insyaAllah. Dan mungkin mukadimah perkongsian yang mungkin boleh Ustaz kongsi bersama dengan semua pendengar insya-Allah dalam topik kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertamanya sahabat saya yang saya kasih dan saya hormati, Ustaz Syafiq, dan kepada semua pendengar Radio IKIM yang beriman, muslimin dan muslimat, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua. Jadi alhamdulillah kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama dalam sesi pengajian Tafakuh Fiddin. Jadi insya-Allah kita akan membincangkan perkara yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Cuma sebelum kita masuk lebih lanjut tentang pertama sekali ialah lafaz khairan. Kan maksudnya ulama berkata kebaikan. Allah Subhanahu wa taala apabila menjadikan seorang tersebut memeluk agama Islam, maka itu ialah satu kebaikan kepada orang tersebut. Maksudnya apabila Allah Taala ciptanya dan beri taufik dan hidayahnya untuk memeluk agama Islam, kan dilahirkan sebagai seorang Islam, maka itu sendiri ialah satu khairan, kebaikan. Dan apabila Nabi mengulang semula lafaz kebaikan di dalam hadis ini, maka ulama berkata kebaikan yang di sini ialah kebaikan yang lebih, kebaikan yang aziman, ataupun kebaikan yang agung, ataupun kebaikan yang banyak, melebihi kebaikan yang ada, yang telah pun ada di sisi semua umat Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengurniakan kelebihan yang lebih banyak, kan, yang lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat kepada umat Islam dengan cara memberikannya kefahaman kepada agama. Dan lafaz kedua yang perlu kita perhatikan di sini adalah lafaz ad-din. Ad-din ialah agama dan dia ialah lafaz yang umum, kan. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, kan, tak kala ditanya oleh Jibril, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tiga perkara lah, kan. Sebagaimana ditanya oleh Jibril bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Kan daripada ketiga-tiga gabungan ini, iman, Islam dan ihsan, maka di akhir hadis yang amat panjang tadi, hadis Jibril tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memaklumkan kepada sahabat, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang bertanya tentang tiga soalan tadi, perbahasan tentang iman, Islam dan ihsan. Ketiga-tiga tadi yang bertanya tadi ialah Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya Jibril datang untuk mengajarkan kepada kamu agama, din. Dan apabila kita sebut saja lafaz din, kan, sebagaimana yang Nabi gunakan, yufaqihu fid din, Allah Ta'ala akan memberikannya kefahaman ke dalam agama, maka lafaz din dia mempunyai tiga unsur yang amat penting di dalamnya. Pertama ialah ilmu tauhid, dan kedua ialah ilmu fiqh, dan ketiga ialah ilmu tasawuf. Dan begitulah yang ditanya oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW memberitahu bahawa persoalan yang ditanyakan oleh Jibril tadi,
permasalahan tentang keimanan, kan permasalahan tentang ihsan, kan permasalahan tentang Islam, ketiga-tiga tu diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebagai din. Dan apabila kita menyebut at-tafaqquh fid din, maksudnya tafaqquh ialah pemahaman. Kan pemahaman fid din pada agama. Tapi agama tu dia terbagi kepada tiga di dalamnya. Maksudnya pemahaman terhadap ilmu tauhid, kan pemahaman terhadap ilmu fiqh dan pemahaman terhadap ilmu tasawuf ataupun yang diistilahkan oleh Sayyidina Jibril sebagai ihsan. Jadi apabila kita bincang at-tafaqquh fid din, maka bermaksud seseorang yang berusaha mendalami ketiga-tiga ilmu tersebut. Ilmu Islam yang dipanggil sebagai fiqh, kan ilmu iman yang dipanggil sebagai tauhid, ilmu ihsan kan yang diistilahkan sebagai ilmu tasawuf, maka orang tadi sekiranya dia berusaha kan dengan sepenuh tenaganya memahami ilmu tersebut, maka itulah tanda orang yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada hadis tadi kan kita di sini kita mengambil keberkatan lafaz hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita namakan program kita sebagai at-tafaqquh fid din. Cuma lafaz ketiga lah yang ada dalam hadis ini ialah at-tafaqquh. Tafaqquh ni ialah lafaz di dalam bahasa Arab yang membawa makna bersungguh-sungguh dan menanggung beban. Maksudnya sekiranya orang tadi inginkan kebaikan yang amat sangat di dalam agama Islam, maka dia terpaksa bermujahadah. Maksudnya dia terpaksa menghabiskan masanya, kan terpaksa mengorbankan wangnya, terpaksa mengorbankan segala kan pemikiran dan tenaganya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana ramai manusia mempelajari agama Islam, kan tapi sebahagian daripada mereka mempelajari dengan sambil lewa, kan sebahagian daripada mereka menganggapnya tidak penting, dan sebahagian daripada umat Islam langsung tidak mempedulikan langsung. Tetapi yang Nabi janjikan di sini, sesiapa saja yang belajar kan ilmu agama dan berusaha dalam ketiga-tiga ilmu tadi, mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Kan kerana lafaz tafaqquh dia menunjukkan kepada pengajian yang bersungguh-sungguh. Usaha yang berterusan kan dengan penuh mujahadah, bersusah payah, itulah baru dikurniakan dengan khairan kasiran, kebaikan yang amat banyak. Jadi daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ada tiga lah lafaz yang amat penting kan yang boleh kita ambil pengajaran. Pertamanya ialah ad-din. Kan maksudnya ad-din. Apabila kita sebut saja din, kita kena faham bahawa lafaz din dia merangkumi tiga perkara. Kan pertamanya iman, Islam dan ihsan, yang telah diistilahkan oleh ulama pada hari ini sebagai ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dan sekiranya sesiapa yang berusaha mendalami ketiga-tiga ilmu tersebut, maka dia dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan khairan. Kan tetapi khairan sini yang ulama syarahkan ialah khairan kathiran, kan kebaikan yang amat banyak, melebihi kebaikan yang Allah telah berikan kepada orang awam kan yang tidak mempelajari ilmu agama. Cuma jadi satu syarat yang amat penting lah, iaitu at-tafaqquh. Maksud kena mempelajari bersungguh-sungguh, kan pelajari bersungguh-sungguh dengan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah daripada tajuk kan bagi kita punya program ni, iaitu at-tafaqquh fid din. Moga-moga kita telah memahami kan tujuan ataupun maksud yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi menyebut tentang tafaqquh, memahami. Dia bukan hanya khusus kepada ilmu fiqh sajalah kan, dan dia bukan mempunyai makna sudut yang sempit kan. Bahkan at-tafaqquh fid din dia merangkumi ilmu Islam yang tiga tadi yang diistilahkan sebagai tauhid, kan fiqh dan tasawuf. Jadi lanjutan daripada hadis tadi kan, daripada tajuk yang telah kita bincangkan tadi, maka ulama-ulama Islam radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka telah menyusun ilmu Islam yang wajib dipelajari oleh umat Islam. Dan ada juga ilmu Islam yang dihukumkan sebagai fardu kifayah, dan ada juga ilmu Islam yang dihukumkan sebagai sunat. Kan jadi yang kita nak bincangkan sekarang ni ialah ilmu Islam kan yang telah dihukumkan oleh ulama radhiyallahu taala anhum sebagai fardu ain. Apabila kita bincangkan fardu ain, maksudnya ialah tuntutan yang wajib ke atas setiap umat Islam. Apabila kita telah memeluk saja agama Islam dan apabila kita telah baligh, maka kita dituntut dengan tiga ilmu. Jadi insya-Allah di masa yang singkat ni kita akan bincang tentang ketiga-tiga ilmu tersebut, kerana salah satu daripada ilmu tadi berkaitan dengan perbahasan yang akan kita bincangkan. Jadi kita maklumlah apabila kita membincangkan fardu ain, dia ialah tuntutan yang wajib. Kan tuntutan yang wajib ke atas setiap umat Islam, sama ada lelaki kan ataupun perempuan, sama ada dia tadi tua kan ataupun muda, sama ada yang kaya kan ataupun yang miskin, berpangkat besar kan ataupun tidak, ataupun dia tadi duduk di negara Arab ataupun duduk di tanah air kita, di mana saja manusia berada, apabila dia memeluk saja agama Islam, maka dia dituntut dengan tiga ilmu. Kan ilmu yang pertama dipanggil sebagai ilmu tauhid.
dan kedua dipanggil sebagai ilmu fiqh, dan ketiga dipanggil sebagai ilmu tasawuf yang diistilahkan oleh Jibril sebagai al-ihsan. Jadi secara umumnya kita dapat melihat ketiga-tiga ilmu ni dia berkait dengan diri manusia. Betul. Kan pertama sekali apabila kita bincangkan ilmu tauhid dia mempunyai hubungan dengan akal manusia. Kan maksudnya ilmu tadi dia membincangkan tentang bagaimanakah akal manusia tadi mengisbatkan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah akal tadi berfikir, kan menafikan Tuhan yang tiga, menafikan Tuhan yang berbentuk, kan menafikan Tuhan yang bertempat. Maka ilmu tauhid ulama bagi tahu ialah ilmu yang akan membentuk akal manusia. Kan ilmu yang bercakap, kan ilmu yang dia mencabar akal manusia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil sebagai ilmu tauhid. Kan ilmu yang pertama daripada fardu ain yang ketiga. Daripada fardu ain yang tiga tadi. Jadi setelah umat Islam tadi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan akalnya. Setelah dia menerima kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan akalnya. Setelah akal dia tadi menafikan kan tuhan-tuhan yang lain, kan tuhan-tuhan yang tidak layak disembah. Maka setelah itu Islam datang membawa ilmu fiqh. Kan jadi ilmu fiqh dia berkait dengan anggota zahir manusia. Kan berkaitan dengan badannya, maksudnya badan yang zahir. Jadi apabila kita baca saja ilmu fiqh, dia akan bermula dengan wudu, kan sebelum itu didahului dengan perbahasan air, kan perbahasan istinja. Kerana fiqh dia membincangkan tentang perbuatan zahir manusia. Dan ulama radhiyallahu taala anhum mereka membahagikan ilmu fiqh tadi kepada 4 bahagian. Sebagaimana telah kita maklum, dimulakan dengan perbahasan ibadat, kan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diiringi dengan perbahasan muamalat, maksudnya perhubungan manusia sesama manusia, kan kemudian perbahasan al-munakahat, kan hubungan kekeluargaan di dalam Islam, maksudnya satu institusi yang kecil, kemudian institusi yang lebih besar lagi, iaitu jinayat. Itu semua ilmu yang dipanggil berkaitan dengan tubuh badan manusia. Jadi setelah kita mempelajari 2 ilmu ini, pertama dipanggil sebagai ilmu tauhid, kan yang mencabar akal manusia, meminta dari manusia agar menggunakan akalnya. Setelah tu manusia tadi diajar tentang perbuatan zahirnya. Cara dia nak sembahyang macam mana, kan cara dia nak sujud macam mana, cara nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Setelah manusia tadi mempelajari ilmu yang berkaitan dengan akalnya, dan setelah manusia tadi mempelajari ilmu yang berkaitan dengan anggota zahir jasadnya, maka datanglah ilmu yang ketiga yang diistilahkan sebagai ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ialah ilmu yang berkaitan dengan hati. Jadi setelah manusia tadi mempelajari ketiga-tiga ilmu tersebut, maka terlepaslah tuntutan fardu ain di atasnya. Cuma kita kena maklum, ilmu tauhid dipelajari. Kan ilmu tauhid dipelajari dengan guru. Maksudnya kita pergi berjumpa guru, kan, dan kita mempelajari dengannya dalil-dalil akal, kan dalil-dalil Al-Quran, kan tentang kewujudan Allah dan segala sifat-sifatnya. Dan begitu juga dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh dipelajari dengan guru dan diamalkan secara zahir. Kan diamalkan cara menutup aurat, cara menghadap kiblat, cara berdiri dan cara duduk. Dan ilmu taakhir juga begitulah. Kan maksudnya ilmu tasawuf ialah ilmu yang dipelajari dan diamalkan. Maksudnya ilmu yang ada tugasan. Kan maksudnya ada tugasan yang perlu kita buat. Tugasan yang akan diberikan oleh guru yang dibuat oleh setiap individu Muslim sehari demi sehari untuk membersihkan hatinya, kan untuk membolehkan hatinya tadi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia tadi sedikit mungkin mukadimah dalam perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita istirahat seketika, Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi seketika nanti. Kita selalu dengar tangan yang memberi lebih baik dari yang menerima. Jadi apa lagi? Berapa banyak sumbangan yang telah kita berikan untuk keluarga, kawan-kawan, sahabat andai dan masyarakat, dan untuk diri sendiri. Jadilah hidup ini untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Tentu hidup anda akan lebih bermakna dan bahagia. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda. Terima kasih kepada semua pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia yang terus bersama kami di ruang udara IKIM FM, pilihan utama anda pada waktu ini, bersama dengan Ustaz Muhammad Ali Salihin bin Ahmad Siddiqin untuk bicarakan topik pengenalan berkenaan dengan ilmu tauhid ini. Dan insyaAllah kita sambung, Ustaz, dalam perbincangan kita pada malam ini, insyaAllah. Terima kasih banyak. Jadi Alhamdulillah kita telah pun tadi membincangkan tentang pembahagian fardu ain kepada 3 bidang. Pertama dipanggil sebagai ilmu tauhid, kedua ilmu fiqh, dan ketiga ialah ilmu tasawuf. Jadi setelah kita mengetahui bahawa fardu ain yang wajib ke atas setiap umat Islam terbagi kepada 3, maka kita cuba bincangkan secara kasar lah. Apakah
tugasan dalam ketiga-tiga ilmu tersebut. Maksud kita tahu ada 3 ilmu yang wajib dipelajari. Tapi apakah tuntutan daripada ketiga-tiga ilmu tadi supaya kita jelas tuntutan yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita di dunia. Kan, jadi sebab ramai orang dia setengah daripada mereka tidak mengetahui apakah tugasan ataupun apakah tujuan dia tadi hidup di dunia. Kan, apakah yang perlu dia buat setelah habis satu kerja, apakah kerja lain yang menanti. Kan, jadi kesemua persoalan tersebut ada di dalam ilmu Islam. Kan, maksudnya ilmu Islam tadi yang kita bahagikan kepada 3, menceritakan tugasan umat Islam bermula daripada dia balik sampai dia tadi meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita pergi kepada ilmu yang pertama yang dipanggil sebagai ilmu tauhid menuntut umat Islam agar mengesakan Allah. Itu sajalah yang dituntut. Kan, maksudnya ilmu tauhid tadi asas kan daripada ilmu tauhid ialah menafikan segala tuhan-tuhan yang lain, mengeluarkan manusia daripada kekufuran, kan, mengeluarkan manusia daripada syirik agar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang satu, kan, dan beriman dengan kewujudan Allah dan segala sifat-sifatnya. Jadi dia ialah ilmu yang berbentuk pengetahuan, kan, satu pengetahuan yang mesti dicapai oleh umat Islam, yang mesti diiktikadkan oleh umat Islam. Kan, sebab itulah ilmu tauhid. Kenapa bila ditanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, ditanya tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dijawab dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya apabila kita membincangkan tentang ilmu tauhid, dia membincangkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang esa, Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi tempat pergantungan, Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak beranak, kan, yang tidak diperanakkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada sekutu dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Dari itu perbahasan ilmu tauhid dia menuntut satu pengetahuan. Pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal, maka kita wajib mengetahui utusan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad lah yang berusaha menyampaikan ilmu tauhid tersebut kepada kita. Kan, maka menjadi hak ke atas umat Islam tadi mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ilmu tauhid asasnya utama ialah perbahasan ketuhanan, perlu diketahui oleh umat Islam, dan kedua ialah perbahasan kenabian. Kan, dan kedua-dua tu kita baca setiap hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ilmu tauhid dia menuntut pengetahuan, satu pengetahuan yang dipegang secara yakin tentang ketuhanan dan kenabian. Kerana setengah ulama dia menambah perkara-perkara gaib, kan, dan ada lagi beberapa perkara tambahan. Itu secara ringkas. Lepas tu kita berpindah kepada ilmu fiqh. Ilmu fiqh, apabila kita baca saja ilmu fiqh, dia mempunyai banyak tuntutan. Menuntut manusia untuk solat fardu, kan, 5 waktu sehari, menuntut daripada umat Islam menunaikan zakat, kan, menuntut daripada umat Islam apalagi pergi haji, kan, menunaikan umrah, menuntut daripada umat Islam untuk bermuamalat dengan muamalat Islam, kan, menjauhi riba, kan, menjauhi akad-akad yang gharar dan sebagainya. Jadi apabila kita mempelajari ilmu fiqh, kita akan mengetahui ada arahan. Dan arahan tu kita terima dan kita amal setiap hari. Sebagai contoh ni, kita umat Islam, kita dah tahu lah wajib solat fardu setiap hari 5 waktu. Jadi tiada umat Islam yang meninggalkan solat tersebut. Kan, yang mereka yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan berusaha untuk solat, kan, 5 waktu sehari. Jadi cuma kita kena faham, solat 5 waktu sehari yang kita buat setiap hari solat, itu ialah tuntutan yang diminta daripada ilmu fiqh. Adapun daripada ilmu tauhid, dia meminta ilmu. Kan, ilmu tauhid dia minta daripada umat Islam agar pergilah cari ilmu ketuhanan dan ilmu kenabian. Lepas tu bila dia belajar saja ilmu fiqh, dia diminta untuk buat kerja. Kan, umat Islam dia akan diminta untuk semayang, kan, sampai bulan Ramadan dia diminta untuk puasa. Jadi daripada ilmu fiqh kita dapat satu kerja, puasa, kan, sembahyang 5 waktu, haji, zakat, muamalat. Dan daripada ilmu tauhid kita diminta belajar mengenal Allah dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang menjadi persoalannya ilmu tasawuf, ilmu yang terakhir. Apakah tuntutan yang diminta daripada ilmu tasawuf? Maksudnya apabila kita kata saya mempelajari ilmu tasawuf, setelah kita belajar ilmu tasawuf selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, kita tanya balik semua diri kita lah, apakah yang diminta oleh ilmu ini daripadaku? Kan, ilmu ni nak minta apa? Kan, aku nak kena semayang ke? Semayang dah diminta oleh fiqh. Kan, aku nak menunaikan haji dan umrah ke? Ini dah dituntut di dalam fiqh. Aku nak diminta untuk mengenal Allah lagi sekali ke? Bukan, ini dah diminta di dalam ilmu tauhid. Jadi ulama radhiyallahu taala anhum, apabila mereka membincangkan tentang ilmu tasawuf, mereka berkata ilmu tasawuf menuntut daripada umat Islam at-tazkiyah. Dipanggil membersihkan diri.
Jadi apabila kita kata membersihkan diri, itu ialah tuntutan di dalam ilmu tasawuf. Jadi apabila kita bincang membersihkan diri itu macam mana? Membersihkan diri ialah dengan beristighfar. Dan itu jadi dalam Quran tu ayat-ayat yang menyuruh manusia beristighfar. Kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan kamu wahai Nabi Muhammad mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala, kan menyucikan Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun daripada Allah. Okay, jadi sekarang kita faham di dalam ilmu fiqh dia mengarahkan kita solat 5 waktu. Dan di dalam ilmu tasawuf dia mengarahkan kita istighfar, membersihkan diri. Jadi apabila kita mempelajari ilmu tasawuf, kita akan mendapat satu tugasan yang baru. Kan sebagaimana kita belajar ilmu fiqh, orang yang sebelum dia mempelajari ilmu fiqh, dia tak tahu adanya sembahyang 5 waktu. Jadi dia pun tak payah sembahyang semua hidupnya. Apabila dia pelajari ilmu fiqh, dia kena sembahyang 5 waktu. Dan kita dah dilatih sembahyang tadi daripada kecil. Sekiranya kita tinggalkan sembahyang, kita rasa kita berdosa. Berdosanya aku tak sembahyang hari ni. Tapi sekarang ni dalam ilmu tasawuf pun dia ada arahan. Kan dalam ilmu tasawuf juga dia ada tuntutan. Tetapi soalan, adakah umat Islam melaksanakan tuntutan tersebut? Jadi tuntutan pertama sekali yang dituntut dalam ilmu tasawuf ialah beristighfar. Jadi sekarang ni kita tengok ayat Quran dia kata aqimis solat. Aqimus solat wa atuz zakat. Maksudnya arahan menunaikan solat. Jadi apabila Allah Ta'ala mengarahkan solat, Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu solatlah sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Maka sahabat-sahabat mengkaji cara perbuatan Nabi SAW. Dan disambung tugas tersebut oleh ulama-ulama mazhab. Lalu mereka menyatakan cara solatnya Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengatakan solat ni wajib, cara ni macam ni, ini rukun. Tapi Nabi kata senang Nabi kata, solatlah sebagaimana kamu melihat aku solat. Okay, jadi sekarang ni apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi istighfar, maka Nabi kata, ketahuilah bahawa sesungguhnya aku memohon ampun daripada Allah setiap hari 70 kali. Kan dalam satu riwayat 100 kali. Jadi sekarang ni kita faham arahan istighfar dia menggunakan kata kerja perintah. Maksudnya arahan yang perlu, arahan yang wajib dibuat oleh umat Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala mengarahkan sembahyang juga dengan kata kerja perintah. Cuma sembahyang dibahaskan di dalam ilmu fiqh dan diajar di dalam ilmu fiqh, dan kita dah dilatih daripada kecil, maka kita amalkan. Cuma sekarang ni ada arahan yang tidak diletakkan di dalam ilmu fiqh, tetapi arahan tu diletakkan di dalam ilmu tasawuf, seperti arahan beristighfar. Dan apabila Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Muhammad SAW beristighfar, Nabi kata apa? Ketahuilah bahawa sesungguhnya aku beristighfar setiap hari 70 kali dan 100 kali. Dan satu riwayat 100 kali. Jadi sekarang ni bila Nabi cakap macam tu, maka menjadi tuntutan ke atas kita juga untuk beristighfar setiap hari. Maksudnya menjadi satu tuntutan kepada kita untuk kita memegang tasbih, kan berwuduk dan duduk menghadap kiblat, kita kena baca Astaghfirullahalazim. 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 Cuma kita kena faham arahan beristighfar tidak difaham daripada ilmu fiqh. Sampai ilmu fiqh dia menceritakan tentang zahir manusia, kan cara nak sembahyang macam mana. Cuma yang kita kena maklum, ilmu fardu ain tadi ada 3. Kan, dan yang terakhir ialah tuntutan membersihkan diri. Muqaddimah bagi membersihkan diri ialah dengan beristighfar. Jadi tuntutan di dalam ilmu tauhid ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kan, tuntutan di dalam ilmu fiqh bermula daripada sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat apabila kemampuan, haji dan umrah sekali seumur hidup sebagainya. Cuma yang kita perlulah sebagai umat Islam, yang kita perlu sangat mengambil berat, kan, dan kita amat perlu meyakini bahawa kita wajib beristighfar setiap hari. Kerana dosa begitu banyak. Kan Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wazaru zahiral ithmi wa batinah. Dan kamu menjauhi dosa-dosa yang zahir dan batin. Maksud, walaupun kita rasa kita tadi amat bersih, ataupun kita rasa kita tidak amat baik, tetapi ketahuilah bahawa manusia sentiasa berada di dalam dosa. Kerana dia ada dosa yang zahir, kan, dia ada dosa yang batin. Maka menjadi kewajipan ke atas umat Islam untuk beristighfar. Kan, maksudnya beristighfar ialah satu tuntutan yang begitu banyak diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dan kita kena maklum, Nabi mengamalkannya. Sebab Nabi kata, aku beristighfar setiap hari 70 kali ataupun 100 kali. Jadi kenapa kita sebagai umat Islam, kita hanya mengambil separuh saja? Kenapa kita hanya mengambil solat saja yang kita buat setiap hari? Tapi bila ada arahan daripada Allah yang menyuruh kita beristighfar, kita tinggalkan istighfar tadi. Ataupun kita anggap istighfar ni sunat, kan? Ataupun kita anggap istighfar ni bila nak meninggal dunia baru nak baca, kan? Ataupun kita kata lepas sembahyang saja dibaca 3 kali. Kalau kita baca lepas sembahyang 3 kali, darab 5 baru 15. Kan, macam mana nak mencapai perbuatan Nabi yang Nabi buat setiap hari 100 kali istighfar tadi? Jadi sebagai umat Islam
yang kita tadi mempelajari ilmu fiqh, kan, mempelajari ilmu tauhid dan kita mempelajari ilmu tasawuf, maka kita kena mengetahui bahawa setiap ilmu mempunyai tuntutan. Cuma ilmu tauhid kita tahu tuntutannya ialah mengenal Allah dan Rasul. Ilmu fiqh pun kita maklum, suruh sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, tapi satu lagi sudut yang tersembunyi ataupun yang diabaikan ataupun yang diselindung ialah permasalahan di dalam ilmu tasawuf. Maksudnya ilmu tasawuf ni nak apa daripada kita? Apakah yang diarahkan oleh ilmu tasawuf daripada kita kepada umat Islam? Maka arahan yang paling penting ialah membersihkan diri. Kan, cuma nak membersihkan diri itu macam mana? Kan, adakah dengan kita mandi ke? Kan, ataupun dengan kita berenang ke? Ataupun dengan sabun ke? Maka tidak. Kan, cara membersihkan diri Allah Ta'ala dah ajar dah. Maksudnya Allah Ta'ala mengarahkan manusia istighfar. Kan, arahan istighfar begitu banyak di dalam Quran dan Nabi mensyarahkan. Nabi kata cara nak beristighfar ialah dengan kamu membacanya setiap hari. Kan, sama ada 70 kali ataupun 100 kali. Jadi setelah umat Islam tadi beristighfar, maka diiringi dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dengan berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan dapat lihat juga di dalam Al-Quran ada begitu banyak ayat yang menyuruh manusia berzikir. Seperti ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha zikran katsiran. Jadi kalau kita mempelajari bahasa Arab, aqimus solat ialah fi'il amar, kata kerja perintah. Jadi apabila di sana ada kata kerja perintah, maka kita pun bersungguh-sungguh semayang. Tapi dalam Al-Quran dia ada banyak lagi arahan-arahan yang datang dalam kata kerja perintah menyuruh manusia berzikir. Cuma kita kena maklum, arahan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala tidak disebut di dalam ilmu fiqh. Bahkan arahan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dituntut di dalam ilmu tasawuf. Jadi sekarang apabila kita kata saya sedang mempelajari ilmu tasawuf ataupun saya ingin mendalami ilmu tasawuf, maka hendaklah kamu mengetahui ilmu tasawuf mengarahkan umat Islam membersihkan diri yang dimulakan dengan istighfar, kan, memohon ampun setiap hari, kan, sekurang-kurangnya 70 kali ataupun 100 kali. Kan, selepas tu kita diarahkan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Arahan mengingati Allah dituntut di dalam ilmu tasawuf. Jadi sebab tu dalam Quran dia ada ayat wala takun minal ghafilin. Jangan kamu jadi dari kalangan orang-orang yang lalai. Dan jangan kamu menjadi golongan yang lalai ni. Allah Taala tak bagi tahu 5 minit ke? Jangan kamu lalai setengah jam ke? Bahkan larangan daripada lalai itu sepanjang masa. Kan, dan kita maklum Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalam hati mereka hidup. Kan, hati mereka tadi hidup walaupun mereka tadi sedang tidur. Tujuannya ialah kerana untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala yang berterusan. Kerana apabila Allah Taala larang jangan lalai, maka manusia yang paling taat ialah Nabi-Nabi dan Rasul. Kan, maka oleh sebab itulah Nabi-Nabi dan Rasul tadi hati mereka hidup. Kan, Nabi kata mataku tidur tapi ketahuilah hatiku tidak tidur. Kerana hatiku mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi arahan mengingati Allah ialah tuntutan ke atas umat Islam. Cuma yang kita nak kena maklum, tuntutan ini tidak dinyatakan dalam ilmu fiqh. Tuntutan ini tidak dinyatakan dalam ilmu tauhid. Sebab setiap ilmu fardu ain dia menceritakan tentang satu tuntutan khusus. Kan, tauhid menuntut agar mengenal Allah dan Rasul. Fiqh menuntut agar solat, puasa Ramadan. Cuma sekarang ni bila kita masuk kepada ilmu yang terakhir, ilmu tasawuf, maka kita kena tahu juga mesti ada tuntutan. Mesti ada kerja ke atas kita sebagai umat Islam. Betul. Kan? Cuma secara ringkasnya, kan, kerja yang diminta, kan, oleh Islam melalui ilmu tasawuf ialah memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beristighfar, kemudian berterusan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan mungkin Ustaz dalam perbincangan terakhir ni, mungkin minggu ini kita boleh Ustaz simpulkan topik perbincangan kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah, moga-moga, kan, daripada apa yang telah kita bincangkan tadi, kita hendaklah mengetahui bahawa tuntutan fardu ain wajib ke atas umat Islam. Kan, atas mana-mana individu, kan, dalam apa saja keadaan hidupnya, ketiga-tiga tuntutan tadi wajib, kan, ke atas umat Islam. Dan kita mesti memahami kerja tadi. Apakah tuntutan daripada setiap ilmu tadi? Kerana dikhawatiri, kan, sekiranya kita tertinggal salah satu, maksudnya semua hidup tak pernah istighfar, kan, ataupun semua hidup tak pernah berfikir macam mana nak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikhawatiri kita meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena faham arahan Allah bukan solat semata-mata. Kan, dalam Al-Quran dia ada banyak arahan, kan, arahan istighfar, kan, arahan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, arahan berzikir yang begitu banyak sekali, berdiri, duduk, bangun dan sebagainya. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kefahaman. Dan moga-moga itulah yang dimaksudkan oleh Nabi tadi, kan, pemahaman terhadap agamanya, kan, pemahaman terhadap
ilmu-ilmu yang ada di dalam agama Islam, dan moga-moga Allah Ta'ala memberi kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya, dan Allah Ta'ala memberi kepada kita taufik dan hidayah agar kita boleh menyempurnakan ketiga-tiga tuntutan fardu ain tersebut di dalam umur kita yang masih berbaki sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Sama-sama kita mendoakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Ma'ali Solihin kerana sudi bersama kita untuk minggu pertama ini. Kita nak buka bicara dalam Tafakuh Fiddin. Kita nak berkongsi tentang kepentingan ilmu tauhid sebenarnya dalam kehidupan khusus dalam kehidupan sebagai seorang Muslim, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.